Menurut Ensiklopedia Britannica, ideologi ialah item yang membentuk keperluan mental dan jasmani individu dan membentuk sesebuah masyarakat di mana ia meliputi permasalahan politik, sosial, ekonomi dan perkara yang bersangkut paut dengan sejarah dan sosial geografi manusia. Manakala, menurut Kamus Dewan edisi ketiga pula, ideologi ialah fahaman yang dipakai atau dicita-citakan untuk dasar pemerintahan dan lain-lain. Pengertian ideologi adalah berbeza pada pandangan tokoh dan sarjana. Berikut adalah sebahagian pengertian ideologi. Yang pertama, Antoine dan Stanley Tracy mengatakan ideologi adalah pembelajaran terhadap idea-idea, which is science of idea. Manakala Niccolo Machiavelli mengatakan ideologi adalah sistem perlindungan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Dan Thomas Hill Green mengatakan ideologi adalah suatu cara untuk melindungi kekuasaan pemerintah agar dapat bertahan dan mengatur rakyatnya. Dan yang terakhir, Karl Marx mengatakan ideologi merupakan alat untuk mencapai keselamatan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Ideologi mempunyai ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama, ideologi mempunyai darjat yang tertinggi sebagai nilai hidup, kebangsaan dan kenegaraan. Dan yang kedua, ia mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan dunia, falsafah hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban. Sebelum kita memasuki isu semasa bagi LGBT, saya akan menguraikan dengan lebih terperinci mengenai definisi ideologi liberalism. Menurut Encyclopedia Britannica, liberalism is a creed, philosophy, and a movement which is committed to freedom as a method and policy in a government, as an organizing principle in society, and as a way of life for the individual and community. Menurut buku yang berjudul Liberalism, The Life of an Idea, ditulis oleh Edmund Fawcett, mengatakan pemaknaan terhadap liberalism berbeza mengikut ideologi kelompok masing-masing. Ini kerana liberalism tidak mempunyai tokoh pengasas yang utama. Bagaimana pemikiran liberal khususnya LGBT boleh sampai ke negara Malaysia? Aliran pemikiran liberalisme wujud di Malaysia apabila sebuah pertubuhan Joint Action Group for Gender Equality iaitu JAG telah diwujudkan oleh Sally Wansawijaya yang memperjuangkan kesetaraan gender. Yang kedua ialah seorang aktivis pejuang hak LGBT yang telah meraih pelbagai anugerah iaitu Nisha Ayo. Yang ketiga ialah terdapat kemudahan teknologi tanpa sepadan iaitu kebanyakan laman seseorang berkaitan LGBT diwujudkan oleh negara barat sebagai contohnya Grindr. Seterusnya, bagaimana aliran pemikiran liberalisme wujud dalam dunia Islam? Pemikiran ini wujud sejak abad ke-18 Masihi yang dipengaruhi oleh gerakan liberalisasi agama yang telah berlaku di barat pada abad ke-16 dan abad ke-17 Masihi iaitu pada zaman Renaissance. Ia mempunyai kesinambungan dengan gerakan modernisasi Islam yang digerakkan oleh beberapa orang cendekiawan Islam pada abad ke-20. Jenis amalan pemikiran liberalisme iaitu LGBT. L ialah lesbian, G ialah gay, B ialah bisexual, manakala T ialah transgender. Gerakan-gerakan inilah yang diiktiraf sebagai amalan LGBT oleh golongan liberal yang merupakan satu ancaman kepada masyarakat Islam di Malaysia. Ciri-ciri amalan LGBT. Yang pertama ialah lesbian dan gay. Lesbian dan gay ialah golongan homoseksual iaitu apabila kaum lelaki dengan lelaki dan kaum perempuan dengan perempuan yang menjalinkan hubungan sama ada berbentuk seksualiti atau juga percintaan. Terdapat dua kategori bagi golongan ini. Yang pertama ialah lelaki atau perempuan yang lemah kelakian atau keperempuanannya dan tertarik dengan kelakian atau keperempuanan orang lain. Yang kedua ialah seorang lelaki atau perempuan yang kuat kelakian atau keperempuanannya dan ingin menyifatkan identitinya lebih dengan lelaki atau perempuan yang lain. Seterusnya ialah bisexual. Bisexual ialah memiliki daya tarikan yang lebih kuat terhadap salah satu jenis kelamin meskipun masih memiliki daya tarik untuk keduanya. Bisexual juga memiliki hubungan heteroseksual yang stabil dan sesekali dengan hubungan homoseksual. Sebaliknya, memiliki hubungan homoseksual yang stabil dan sesekali dengan hubungan heteroseksual. Mereka suka memiliki hubungan romantik atau seksual dengan orang yang berasal dari kedua jenis kelamin yang berbeza. Mereka juga suka bertukar ganti antara heteroseksual dan homoseksual. Yang terakhir adalah transgender. Transgender ini boleh berlaku kepada kedua-dua jantina. Pertama, kecenderungan seseorang lelaki yang mempunyai alat kelamin lelaki tetapi mempunyai personaliti dan perwatakan seakan-akan perempuan. Yang kedua, kecenderungan seseorang perempuan yang mempunyai alat kelamin perempuan tetapi mempunyai personaliti dan perwatakan seakan-akan lelaki.
Golongan LGBT telah mewujudkan satu budaya songsang yang bertentangan dengan fitrah manusia. Budaya ini semakin berleluasa meracuni fikiran generasi muda sejak beberapa tahun ini. Budaya songsang ini merupakan ancaman kepada nilai murni yang telah diterapkan di dalam diri masyarakat timur. Antara isu yang sering diperdebatkan ialah isu transgender yang mana Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri telah memberi kuat kuasa penuh kepada Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan untuk mengalami isu transgender. Sehubungan dengan itu, Mufti Pulau Pinang yang merupakan Datuk Seri Dr. Wan Salim Wan Muhammad Noor berkata adalah menjadi salah satu tanggungjawab kerajaan untuk mencegah kemungkaran agar tidak merosakkan keselamatan dan ketenteraman awam. Isu yang kedua ialah Datin Paduka Marina Mahathir yang merupakan salah seorang tokoh wanita iaitu penulis dan aktivis masyarakat menyokong golongan LGBT dan berpendapat bahawa golongan LGBT hendaklah diberi hak sama rata dari sudut hak asasi manusia yang terkandung dalam perlembagaan. Yang ketiga, hak kemanusiaan hendaklah diberi sama rata kepada golongan LGBT. Hal ini tercetus apabila Datin Paduka Marina Mahathir mengatakan bahawa kenyataan timbalan Ketua Polis Negara yang mana golongan yang mengamalkan gaya hidup LGBT tidak layak menyertai pasukan polisi itu adalah tidak masuk akal. Timbalan Ketua Polis Negara berkata sedemikian kerana golongan tersebut jauh menyimpang dari tata tertib budaya Malaysia yang merupakan sesebuah negara Islam. Seterusnya, apakah punca berlakunya LGBT? Terdapat banyak punca yang menyumbang kepada kewujudan masalah ini. Antaranya berpunca daripada diri sendiri iaitu remaja, keluarga ataupun kurangnya penghayatan ilmu agama. Mari kita kupas dengan lebih lanjut tentang punca ini. Pertama sekali ialah pengaruh masa silam ataupun pengalaman pahit remaja. Kes-kes terpencil seperti terlalu kecewa dalam percintaan dengan kekasih telah membawa peralihan kesukaan kepada sesama jantina sehingga budaya ini menjadi panduan kehidupan peribadinya. Pengalaman pahit remaja kesan daripada penderaan seksual telah menyebabkan mereka tidak dapat menerima apa yang dilakukan oleh dirinya sehingga mempengaruhi gaya hidup mereka apabila dewasa. Seterusnya, persefahaman yang baik di antara pasangan sejenis meningkatkan lagi intensiti untuk remaja terlibat dalam gejala ini. Hal ini kerana pasangan lesbian dan gay lebih menunjukkan ekspresi emosi yang positif berbanding dengan pasangan heteroseksual dalam menyelesaikan suatu konflik kerana mereka mempunyai persefahaman yang tinggi. Perhubungan pasangan sejenis juga adalah amat erat kerana mereka saling memerlukan di antara satu sama lain. Bagaimana pula dengan punca yang disebabkan oleh institusi kekeluargaan? Masalah dalaman keluarga seperti ibu bapa yang bercerai ataupun ibu bapa yang terlalu sibuk dengan urusan kerja menyebabkan remaja mencari keseronokan di luar rumah melalui perhubungan dengan rakan yang sejenis yang dianggap boleh menggantikan ibu bapanya. Mereka akan mencari kasih sayang dan perhatian melalui hubungan dengan rakan yang sejenis. Selain itu, kanak-kanak yang dijadikan anak angkat oleh pasangan sejenis mempunyai kecenderungan yang tinggi untuk menjadi lesbian atau gay apabila meningkat dewasa. Akhir sekali, punca berlakunya LGBT adalah disebabkan oleh penghayatan tentang ilmu agama yang lemah. Hal sedemikian berlaku kerana mereka tidak mempunyai pegangan agama yang kukuh terhadap larangan yang telah dinyatakan oleh agama masing-masing. Kelemahan ini menyebabkan wujudnya persepsi bahawa ini merupakan takdir yang telah ditetapkan oleh Tuhan dengan meneruskan perbuatan terlarang. Sebaliknya, mereka tidak berusaha untuk melawan persepsi tersebut. Reaksi positif dan reaksi negatif mengenai isu LGBT dapat dilihat di platform sosial media seperti YouTube, Facebook, Twitter dan sebagainya. Platform sosial media digunakan oleh setiap lapisan masyarakat untuk meluahkan pandangan mereka. Walaupun LGBT ini merupakan satu topik tabu kepada rakyat Malaysia suatu ketika dahulu, tetapi tidak di masa kini. Terdapat golongan masyarakat yang menyokong golongan LGBT ini kerana mereka berpendapat bahawa golongan LGBT ini tertindas dan tidak peroleh hak mereka sebagai golongan yang istimewa. LGBT sering mendapat reaksi positif daripada public figure baik di dalam dan di luar negara. Di Malaysia, terdapat dua orang tokoh wanita yang menyokong LGBT iaitu Marina Mahathir dan Siti Kasim. Siti Kasim, seorang peguam, menyuarakan pendapat beliau bahawa beliau akan mempertahankan hak LGBT kerana
Beliau percaya bahawa penguatkuasa Jawi Jakim tidak berhak untuk mengganggu privasi LGBT. Seterusnya, reaksi negatif ialah rakyat meluahkan ketidakpuasan hati mereka terhadap golongan LGBT yang menyatakan mereka tidak perolehi hak sama rata, terutama golongan transgender. Hal ini kerana bagi masyarakat, golongan LGBT tidak lagi disisih seperti dahulu. Sebaliknya, mereka dapat menjalani kehidupan yang normal. Cumanya, hak yang mereka hendakkan itu adalah hak yang tidak boleh diberi ataupun berlanggar dengan fitrah manusia, iaitu hak untuk berkahwin. Selain itu, golongan wanita merasakan bahawa hak mereka sebagai wanita telah diambil oleh golongan transgender atau dikenali sebagai maknya. Perkara ini menjadi masalah apabila maknya sendiri beranggapan bahawa mereka adalah wanita tulen dan telah masuk menggunakan tandas wanita dan juga menggunakan surau perempuan. Selanjutnya, Jabatan Polis Diraja Malaysia menyuarakan pendapat mereka bahawa golongan LGBT tidak dibenarkan menyertai polis. Menurut Datuk Seri Nur Rashid Ibrahim, golongan LGBT ini merupakan golongan immoral yang tidak mengamalkan budaya dan tata tertib rakyat Malaysia. Bagi mereka yang layak untuk menyertai pasukan polis, mereka perlulah berpegang kepada budaya Malaysia dan juga tata tertib negara. Hari ini saya akan berkongsi sedikit tentang cara menyelesaikan masalah ideologi liberalism di dalam masyarakat kita. Antara cara yang pertama ialah setiap individu dalam masyarakat itu haruslah mengukuhkan ilmu agama mereka melalui konsep ijma'. Konsep ijma' ialah satu konsep di mana setiap pandangan ataupun hukum yang dikeluarkan diterima oleh semua ilmu agamawan. Melalui konsep ijma' ini, setiap individu haruslah memastikan pandangan ataupun idea mereka sahih dan diiktiraf agamawan supaya pandangan mereka tidak tergolong dalam ideologi liberalism. Hal ini selaras dengan intipati rukun negara yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, dan juga meliputi falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Selain itu, kerjasama di antara para ulama, pemikiran Islam dan para profesional Muslim haruslah dilakukan untuk mengkaji semula dengan lebih mendalam terhadap tradisi Islam, di mana sebahagian besar masyarakat Islam pada zaman moden kurang berpengetahuan. Kerjasama ini selari dengan unsur kelima dalam falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan, di mana unsur ini memberi penekanan kepada beberapa perkara penting seperti menjauhi kemungkaran dan melakukan kebaikan, mengikuti dan mengamalkan ajaran agama dan sentiasa mengukuhkan kepercayaan beragama. Beberapa cadangan yang boleh dilakukan oleh kelompok ini adalah penerbitan bahan tentang idea-idea besar ulama Islam dan moden secara berkala atau konsisten, penganjuran seminar dan pembincangan ilmu tentang isu-isu yang berkait dengan tradisi lama, dunia moden dan cara kedua-duanya untuk ada dalam kehidupan manusia secara harmoni, penganjuran khusus pembacaan teks-teks penting dalam tradisi Islam dan menggiatkan penyelidikan atau program yang menggalakkan pencarian hikmah atau pengajaran dalam Al-Quran untuk terapan dalam kehidupan dalam segi sains. Hasil daripada perbincangan dan kajian oleh kelompok intelektual moden ini berkemungkinan mencetuskan pembaharuan serta pengukuhan akhlak dalam masyarakat Islam. Akhir kata, ideologi liberalism haruslah dicegah di peringkat awal, lagi-lagi di dalam era modernisasi ini. Semua pihak, iaitu individu, masyarakat dan mahupun kerajaan, haruslah bertanggungjawab dalam usaha sama ini. Dengan kerjasama setiap pihak, maka usaha membanteras isu ini dapat dilakukan dengan jayanya. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.